Assalamualaikum dan salam sejahtera doktor. Kumpulan kami akan membentangkan isu pertikaian Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan merupakan sebahagian daripada Lautan Pasifik dan bersepadan dengan Asia Tenggara. Laut Cina Selatan juga merupakan antara laluan air terpenting dan strategik di dunia. Kedudukan Laut Cina Selatan yang strategik menjadikan ia sebagai laluan utama bagi kegiatan ekonomi seperti perdagangan dan juga laluan utama bagi kapal-kapal terbuka. Laut Cina Selatan ini juga mengandungi hasil bumi yang bernilai seperti deposit hidrokarbon dan minyak fosil yang besar. Oleh disebabkan itu, Laut Cina Selatan menjadi idaman bagi negara berfikiran untuk memiliki sebagai hasil bumi yang dianggap lumpur emas jika menguasai sebagian besar khazanah yang terdapat di laut ini. Tambahan lagi, keistimewaan Laut Cina Selatan ini juga mengandungi lebih daripada 100 pulau kecil dan terumbu karang serta kaya dengan pelbagai hasil bumi. Pelbagaian biologi dan sumber asli yang terdapat di Laut Cina Selatan ini menjadikan ia sebagai satu tarikan kepada banyak negara, bukan sahaja China malah beberapa negara di rantau ASEAN. Kepentingan Laut Cina Selatan dari segi geopolitik dan ekonomi menjadikan laut ini menjadi sebahagian menjadi rebutan sehingga menimbulkan pertikaian bagi beberapa negara termasuk Malaysia. Metodologi yang digunakan dalam membuat kajian ini ialah kaedah kualitatif, iaitu sumber sekunder seperti jurnal berimpak tinggi dan laman web rasmi kerajaan. Pengkaji juga telah mendapatkan seberapa banyak artikel untuk memahami isu pertikaian Laut Cina Selatan dari perspektif realisme. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang teori realisme dalam pertikaian Laut Cina Selatan. Teori realisme didefinisikan sebagai pandangan bahawa politik dunia didorong oleh kepentingan diri yang kompetitif. Oleh itu, golongan realis percaya bahawa dinamik yang menentukan di kalangan negara ialah perebutan kuasa dalam usaha masing-masing untuk memelihara kesejahteraan dan kebajikan ekonominya dalam persaingan dengan negara lain. Realis juga melihat perebutan kuasa ini sebagai permainan silver yang mana bermaksud akan ada pihak yang menguntungkan dan mengalami kerugian. Hal ini dapat dilihat dalam konteks pertikaian Laut Cina Selatan, iaitu perebutan wilayah atau kepulauan disebabkan ia wilayah yang sangat berharga untuk aktiviti keselamatan dan kesejahteraan kerana wilayah tersebut merupakan laluan perdagangan melalui Laut Cina Selatan. Malah laut yang sangat kaya dengan hidrokarbon dan perikanan menjadikannya mempunyai kepentingan ekonomi yang besar kepada negeri bersisih. Oleh itu, konflik yang berlaku menunjukkan pelbagai negara yang terlibat dalam pertikaian itu sehingga boleh membawa kepada perang terbesar selama beberapa dekad dan berkemungkinan terbesar sejak Perang Dunia Kedua. Ia juga akan melibatkan dua pasukan tentera yang paling berkuasa, iaitu Amerika Syarikat dan China. Bentuk realisme lain termasuk teori keseimbangan kuasa yang mendakwa bahawa kestabilan yang paling baik adalah dikekalkan melalui sistem di mana pengagihan kuasa yang kira-kira sama rata antara negara memastikan bahawa tiada seorang pun yang akan mengambil risiko menyerang negara lain. Bentuk realisme ini mengekalkan bahawa konflik tidak dapat dielakkan, tetapi konflik boleh dielakkan jika menyatakan lindung nilai atau keseimbangan terhadap ancaman yang lebih besar. Bagi ASEAN, ini akan melibatkan negara-negara ASEAN mengimbangi terhadap ancaman China. Dalam konteks realis, keseimbangan kuasa ini melihat Amerika Syarikat masih merupakan aktor yang dominan di Asia dan boleh membantu mengimbangi pengaruh China yang semakin meningkat. Sebagai sebahagian daripada uraian struktur besar atau neorealisme, teori ini berdiri di atas asas ontologi bahawa dunia ini dibentuk oleh struktur anarki, iaitu tiada kuasa yang menyeluruh. Dan struktur anarki itu sendiri menimbulkan kesan yang besar terhadap tingkah laku unit-unit dalam sistem. Memandangkan tiada pemimpin atau kuasa yang menyeluruh, unit itu bertanggungjawab ke atas dirinya sendiri berhubung dengan kelangsungan hidup. Ini membawa kepada situasi di mana negara akan sentiasa cuba untuk memaksimumkan keselamatannya, bersaing antara satu sama lain dan cuba mendapatkan kuasa demi kelangsungan hidup. Seterusnya, menurut sejarah dan perkembangan Laut Cina Selatan, terdapat beberapa isu utama yang berkaitan dengan pertikaian wilayah Laut Cina Selatan. Pertama, bagaimana Laut Cina Selatan menjadi isu keselamatan adalah kerana Laut Cina Selatan mempunyai pelbagai sumber dan lokasi yang strategik dan secara tidak langsung telah menarik minat negara pesisir jiran untuk menuntut kepentingan negara mereka. Faktor ini menjadi punca Laut Cina Selatan menjadi terdedah kepada pelbagai ancaman dan isu keselamatan. Terdapat isu jenayah sepadan rentas negara seperti jenayah maritim, lanum dan rompakan laut, penyeludupan dadah dan senjata serta penangkapan ikan secara haram. Semua kejadian ini berlaku disebabkan oleh ketidakstabilan politik dan ekonomi di negeri-negeri pesisiran terdekat. Terdapat juga beberapa ancaman keselamatan maritim dalam Laut Cina Selatan seperti ancaman pencemaran marin yang berkemungkinan berlaku melalui pembuangan sisa domestik dan industri yang tidak dirawat, operasi pelabuhan, pengeluaran pertanian dan aquaculture dan aktiviti perlombongan. Isu yang kedua adalah mengenai pendirian China tentang First and Second Island Change. Jika dilihat pada peta, pulau-pulau di sebelah timur China dari Jepun, Okinawa, Taiwan hingga ke Filipina membentuk seutas rantai yang seolah-olah membelenggu pergerakan China di laut. Di bawah Island Change Strategy, pulau-pulau dari Jepun hingga ke Filipina dinamakan sebagai rantai pulau pertama, iaitu First Island Change, manakala pulau-pulau yang terdiri daripada Guam dan Northern Mariana dikenali sebagai rantai pulau kedua, iaitu Second Island Change. China mahu menguasai rantai pulau pertama adalah sebagai barisan pertahanan China. Namun, Amerika telah menubuhkan hubungan pakatan ketenteraan dengan Jepun, Korea Selatan, Taiwan atau Republik China ROC dan Filipina untuk menjadikan mereka sebagai executable aircraft carriers, iaitu tapak pelancaran serangan terhadap China. Itu sebabnya China memandang sedia terhadap Laut Cina Selatan kerana China khawatiri sekiranya kawasan perairan tersebut dikuasai oleh Amerika dan sekutunya, ia akan mengancam keselamatan China secara terus. Begitu juga dengan Taiwan. China berharap dengan penyatuan
Taiwan dan tanah besar China, ia dapat memecahkan strategi rantai pulau Amerika. Jadi, tuntutan China ke atas Laut China Selatan dan Taiwan bukan dibuat atas nasionalisme atau imperialisme, tetapi atas pertimbangan geopolitik dan keselamatan. Kalau mahu China mengurangkan keagresifnya dalam isu Laut China Selatan, maka perlu membuat China berasa selamat. Isu yang ketiga adalah mengenai BRI. China mempunyai matlamat geopolitik. China telah memperkenalkan The Belt and Road Initiative BRI atau Inisiatif One Belt One Road OBOR pada tahun 2013. Inisiatif bersejarah China ini adalah bertujuan untuk menghubungkan setiap penduduk di seluruh dunia. Ia terdiri daripada dua program utama iaitu Silk Belt Economy Road and 21st Century Maritime Silk Road. Kesan daripada hubungan tersebut memperlihatkan kehadiran pelabur China yang berterusan ke Malaysia adalah disebabkan oleh matlamat geopolitik. Inisiatif OBOR adalah usaha Presiden China Xi Jinping yang ingin mengembalikan fungsi laluan jalan sutera yang menghubungkan China ke benua Eropah pada zaman kegemilangan Empayar China. Fungsi utama kewujudan laluan jalan sutera ini digunakan untuk membawa barangan awam yang didagangkan menggunakan laluan ini. China memerlukan Malaysia untuk melengkapi strateginya dan ia telah membawa kepada pelaburan kepada projek-projek seperti Malacca Gateway dan ECRL. Meskipun pelaburan China di bawah inisiatif membawa banyak faedah kepada perkembangan ekonomi Malaysia, namun kesannya kepada politik mendapat kritikan hebat daripada parti politik pembangkang berikutan dakwaan perangkap hutang yang mampu memerangkap Malaysia ke permainan geopolitik. Seterusnya, bagi ancaman terhadap konflik Laut China Selatan, yang pertama, kedaulatan wilayah maritim. Melalui ancaman ini, cabaran dari segi keselamatan wilayah perairan negara iaitu terhadap kawasan berting petinggi ahli. Kawasan ini diancam dan dikehendaki oleh China adalah kerana kawasan ini penuh dengan khazanah dan sumber hasil bumi. Oleh itu, tindakan China yang melanggar undang-undang antarabangsa dan menggugat perairan negara Malaysia iaitu buktinya adalah sebanyak 16 buah pesawat telah memasuki zon maritim Malaysia, iaitu semua pesawat tersebut adalah dari Tentera Udara Republik Rakyat China. Hal ini dilihat sebagai satu ancaman kedaulatan dan keselamatan kepada negara. Yang kedua adalah gangguan dari vessel China dan kebebasan pelayaran. Terdapat gangguan dari vessel dari negara China yang cuba mengancam aktiviti kelautan yang dilakukan oleh Malaysia, terutama aktiviti penggalian minyak di kawasan perairan negara. Namun China menganggap perairan tersebut adalah miliknya dan memberikan ancaman dengan menceroboh kawasan ini dengan menghantar beberapa buah vessel untuk melakukan tinjauan dengan alasan melakukan penyelidikan. Hal ini dilihat boleh menjejaskan struktur ekonomi Malaysia kerana kebimbangan pelabur untuk melabur di kawasan perairan kerana terdapat ancaman dan risiko keselamatan. Ketiga, peningkatan ketenteraan China dan tindakan Amerika Syarikat. Kemajuan China dalam teknologi pembangunan nuklear yang pesat dan penjualan senjata api kepada negara luar telah menjadikan ancaman keselamatan terbesar terhadap negara ASEAN dan penguasaan Laut China Selatan. Melalui tindakan ini, ancaman yang wujud adalah negara China telah bertindak melaksanakan penambakan, menjadikan pusat ketenteraan dan meletakkan pesawat serta kapal selam di kawasan tuntutan mereka, iaitu seperti Kepulauan Spratly. Bagi memperoleh kepentingannya, tindakan China ini telah menggugat dan melanggar undang-undang antarabangsa sedia ada. Seterusnya, tindakan Amerika Syarikat adalah membentuk sebuah pakatan yang terdiri daripada 3 negara iaitu Australia, United Kingdom dan Amerika yang dikenali sebagai AUKUS. Kerjasama ini bermula apabila Amerika Syarikat dan United Kingdom bersetuju untuk membantu Australia bagi membangunkan kapal selam bertenaga nuklear. Tujuan pembinaan kapal selam ini adalah bagi dijual di negara-negara yang berada di Asia Pasifik dan ASEAN. Tindakan ini adalah menyebabkan negara-negara ini akan bersaing bagi memperkuatkan ketenteraan mereka, terutamanya dalam penggunaan senjata nuklear. Seterusnya, saya akan merungkai beberapa manfaat yang turut diperolehi oleh Malaysia ke atas pertikaian Laut China Selatan. Pertamanya, Malaysia telah menyertai Rangka Kerja Ekonomi Pasifik IPEF yang dilancarkan oleh AS pada Mei 2022. Penyertaan Malaysia dalam IPEF adalah untuk menguruskan hubungan ekonomi dengan kuasa besar China dengan memperkukuhkan rantaian bekalan semikonduktor, meluaskan prospek sektor perubatan, elektrik dan elektronik serta ekonomi digital dengan AS. Keduanya, Malaysia turut menyertai Partnership for Global Infrastructure and Investment, iaitu sebuah rancangan AS bagi mengimbangi pengaruh pinjaman China dalam negara dunia ketiga. Pertikaian Laut China Selatan turut menonjolkan peranan Malaysia dan ASEAN. Malaysia menjadi negara ASEAN pertama yang cuba membina hubungan baik dengan China menerusi jalinan hubungan diplomatik rasmi Malaysia-China pada tahun 1974. Malaysia adalah negara pengasas ASEAN dan menjadi jurucakapan ASEAN. Tidak hanya itu, Malaysia juga merupakan pelopor kepada konsep zon aman bebas dan berkecuali SOFAN, yang mana konsep ini telah diterima dengan baik di mata China sebagai pertubuhan keselamatan serantau yang penting. Malaysia melaksanakan strategi hedging iaitu perlindungan nilai dalam berdepan pengaruh China. Strategi hedging ialah tingkah laku sesebuah negara yang mengimbangi risiko dengan menjalankan dasar-dasar yang bersifat pelbagai hala. Hedging yang dilakukan oleh Malaysia dengan jelas menganggap bahawa China sebagai ancaman tetapi menjalankan kerjasama selagi mana China memberikan manfaat ekonomi dan politik. Di bawah laluan sutera baru maritim, Malaysia merupakan negara yang mendapatkan manfaat ekonomi dan diplomatik daripada inisiatif Jalur dan Jalan BRI yang merupakan projek ketersambungan China melalui 2 sub-inisiatif iaitu Inisiatif Daratan Jalur Ekonomi Laluan Sutera dan Inisiatif Laluan Sutera Baru Maritim LS.
Seterusnya, dalam mendepani krisis pertikaian Laut Cina Selatan, Malaysia telah meningkatkan kerjasama ketenteraan dengan beberapa kuasa besar. Yang pertamanya ialah Malaysia menjalinkan kerjasama ketenteraan antara Malaysia dengan Singapura yang dinamakan sebagai Semangat Bersatu dan Malaysia dengan Indonesia iaitu Safka Tungapura yang dijalankan di Pulau Natuna. Yang keduanya, Malaysia turut menempatkan tentera laut MG-29 Fulcrum dan USF-18 iaitu pasukan gerak gempur di Pulau Layang-Layang untuk mengawasi perairan negara. Yang ketiga, Malaysia turut membina pengkalan tentera di Sepanggar Sabah untuk mengawasi dan mengurangkan aktiviti pencerobohan tentera laut asing. Yang keempat adalah Malaysia telah meningkatkan perbelanjaan ketenteraan dan aktif menjalankan latihan ketenteraan dengan negara-negara anggota Five Power Defence Arrangement FTPA.